Perbincangan mengenai pangkalan data utama PADU yang dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 2 Januari lalu nampaknya menarik berbagai jenis pandangan. Ada yang sinis terhadap kemampuan sistem ini berfungsi seperti dihasratkan, ada juga membangkitkan kerisauan mengenai keselamatan cyber. Tak kurang juga yang teruja dengan kemampuan kerajaan menghasilkan pangkalan data yang komprehensif tanpa menggunakan khidmat pihak ketiga. Semua pandangan ini sama ada negatif, sinis maupun positif tetap sah daripada perspektif masing-masing. Sejak dilancarkan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM dan Unit Pemeliharaan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia mampu sentiasa mengemaskini sistem ini berdasarkan maklumat balas orang awam. Semestinya setiap usaha kerajaan perlu dinilai menerusi lensa semak imbang yang murni dan ikhlas, apatah lagi PADU yang satu-satunya pangkalan data seumpamanya dalam sejarah pentadbiran kerajaan. Dalam masa hanya 2 hari selepas dilancarkan, PADU menerima 350,000 pendaftaran. Jumlah ini signifikan untuk menunjukkan betapa orang ramai faham hasrat kerajaan membangunkan PADU. Dengan adanya maklumat PADU, semua bantuan kerajaan sama ada dalam bentuk subsidi maupun pemberian tunai akan sampai tepat kepada individu atau isi rumah yang benar-benar memerlukan tanpa terikat dengan penggelasan B40, M40 atau T20. Rafizi Ramli semasa menjelaskan perkara ini di Parlimen pada 19 September 2023 menyatakan PADU akan mencegah daripada berlakunya exclusion error atau inclusion error. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi individu atau isi rumah yang layak menerima bantuan tetapi tercicir akibat kelemahan maklumat. Justru wajar untuk semua orang memberi kepercayaan dan sokongan kepada sistem ini berfungsi dengan baik bagi mencapai tujuan yang dihasratkan. Tanpa kegairahan perbincangan mengenai PADU ini nampaknya tidak sampai kepada seorang pemimpin pembangkang di utara tanah air. Tetapi kegairahan perbincangan mengenai PADU ini nampaknya tidak sampai kepada seorang pemimpin pembangkang di utara tanah air, sama ada PADU ini terlalu syarat untuk beliau fahami atau beliau tidak menemui celah untuk memperleceh usaha terbaru kerajaan ini. Bukan peta abstrak. Di tengah-tengah seluruh perbincangan terhalang kepada PADU, Sanusi Muhammad Noor pula asyik dengan cerita tebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Memetik kenyataan beliau seperti yang disiarkan Malaysia Kini pada 3 Januari dengan penuh yakin, beliau menyatakan yang kumpulan mereka akan terus berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Madani. Saya yakin masyarakat boleh menilai kesungguhan kerajaan pimpinan Anwar dalam usaha membina semula Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih mensejahterakan rakyat. PADU merupakan salah satu langkah ke arah itu. Pada tahun ini kita akan dapat melihat program rintis kerajaan dalam membantu menaikkan gaji para pekerja swasta melalui dasar gaji progresif. Di samping itu, Perdana Menteri juga mengumumkan penyelarasan semula kadar gaji penjawat awam yang kini sedang dalam proses penelitian akhir. Dalam masa yang sama, kerajaan Madani juga berjaya menarik sebanyak RM225 bilion pelaburan yang diluluskan pada Januari sehingga September 2023. Jumlah ini meningkat 6.6% berbanding tempo sama bagi tahun sebelumnya. Pelaburan ini amat penting bagi memperkukuh kedudukan fiskal negara yang sedang mewarisi hutang mencecah RM1.5 triliun. Semua usaha kerajaan Madani ini bukanlah peta abstrak yang terlalu sukar untuk dibaca. Destinasinya sangat jelas dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat Marhaen. Semua usaha ini disusun langkah demi langkah ke arah mengangkat taraf hidup rakyat secara sistematik. Malangnya kerajaan yang sedang berusaha keras inilah sedang cuba ditumbangkan oleh Sanusi dan gerombolannya. Walhal limpahan manfaat hasil daripada usaha kerajaan Madani ini akan turut dinikmati oleh masyarakat di negeri-negeri yang ditadbir pembangkang. Semoga dengan adanya individu seperti Sanusi ini akan
menyongsong lebih banyak kesadaran dalam kalangan rakyat tentang sikap sesetengah politikus yang bertindak hanya semata-mata atas nafsu politik. Mereka tega menunggang nama agama dan bangsa serta sanggup memperjudikan nasib rakyat demi kuasa yang mereka gilakan.